Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Lutfi, iaitu selaku AIA Life Planner daripada HM Mofas Group. Okey, hari ni aku nak berkongsikan satu strategi panggil sebagai asas pipe kewangan. So kita nak tengok bagaimana kita gambarkan kita punya proses kewangan kita. Sebabnya proses kewangan ni tak kisah golongan mana pun, T20, B40, M40 ke apa ke, semua menggunakan aliran yang sama. Okey, macam mana tu? Jom kita tengok. Alright, okey, sini kita tengok kenapa setiap golongan ni menggunakan aliran kewangan yang sama. Okey, so kita tengok dekat sini, setiap kita mesti ada satu tangki yang pertama dipanggil sebagai income. Ini tangki income lah. So daripada income ni akan terhasilnya yang dipanggil sebagai saving ataupun tangki simpanan, dan juga tangki komitmen. Dan juga tangki komitmen. Dan daripada komitmen dan juga saving ni akan terhasilnya yang dipanggil sebagai tangki investment ataupun tangki pelaburan. Okay. And then daripada sini juga, daripada investment ni akan menentukan sama ada ianya harta ataupun hutang, asset ataupun liabilities lah. Okay. So, dan semua ni akan menuju kepada family kita. Okay, so nampak tak proses ni? Sekejap, saya cantikkan sikit. Dia main daripada satu sumber saya yang pertama ni, which is kita lah. Kita lah kat sini. Kita yang pump masukkan duit kat sini. Kita pump gaji kita lah. Kita masuk every month gaji kita daripada hasil daripada titik peluh kita akan menghasilkan kepada tangki simpanan dan juga tangki komitmen. Dan kemudian daripada tangki komitmen dan juga tangki saving ini akan terhasilnya yang dipanggil sebagai tangki investment. Dan investment ni lah akan menentukan sama ada ianya harta kita ataupun hutang kita. Dan segalanya akan route kepada family kita, okey. Okey, jadi setiap golongan baik kategori T20 ke M40 ke B40 ke sekalipun, kita melalui proses kewangan yang sama. Aliran dia memang macam ni. Tetapi yang membezakannya adalah dari segi macam mana setiap individu tu dia drive dia punya kewangan ni. Macam mana dia uruskan sistem dia ni. Okay. So, selagi kita tahu sistem dia macam mana, setiap orang mempunyai selera yang berbeza-beza. Start pada saving dengan komitmen, dengan investmentnya. Dari segi komitmen ni dia bergantung kepada selera individu tersebut. Kita punya lifestyle. Tengok macam mana kita nak letak lifestyle kita. Kalau gaji kita 4,000 tetapi lifestyle kita 1,000 je. So you boleh tengok betapa lebihan duit daripada gaji kita tu kita mungkin boleh letak ke saving dan menghasilkan investment yang lebih banyak. Ada juga yang bergaji rendah tetapi dia punya lifestyle dia tu dia sangat tinggi. Nak beli barang branded dan sebagainya menyebabkan dia tak boleh nak menyimpan. Saving dia kurang lah, investment apatah lagi kan. Sebab dia dah habis kat komitmen saja, licin. Bulan tu saja pun dah clear. Jadi kalaulah setiap individu tu pandai uruskan saving dia, sebab saving ni perlukan disiplin yang tinggi. Ada orang dia letak maybe 5% daripada gaji, 10% daripada gaji, 15% daripada gaji. Dan ada yang letak ikut value, RM100 setiap bulan, RM200 setiap bulan. Dan ada juga dia tunggu habis komitmen, ada baki baru dia simpan. Asalkan menyimpan lah kan. So kuota simpanan tu yang paling bahaya sekali. Jadi kalau setiap individu tu dia pandai uruskan saving dia, and then dari segi investment pula, you boleh tengok kalaulah
walaupun gaji dia rendah, tetapi dia invest on ilmu dalam investment ni. Dia kaji, dia ambil masa untuk kaji investment, dia simpan, kumpul, saving banyak-banyak and then dia invest. So one day mungkin dia punya harta dia ni boleh sama level dengan golongan T20. Siapa tahu kan, rezeki kan. Dan ada juga orang yang rely on income semata-mata. Sebab gaji dia tinggi, tetapi dia hanya rely on commitment dengan saving je. Investment dia kurang sikit, dia tak berminat sangat lah. Dia harapkan duit pencen saja macam tu kan. Dia tak habis kuat pun ASB sajalah, dia tak grow dengan cepat. Sebab dia selesa dengan income dia. Kalau dia macam tu, mungkinlah golongan yang B40 ni boleh potong yang T20 tu pun. Siapa tahu kan, asalkan macam mana dia drive India. Yang penting kita faham flow dia sama dan cara kita uruskan setiap level ni, setiap tangki ni akan mempengaruhi kepada end result tu. Okay, jadi kita nampak flow dia kat sini. Main daripada mana? Daripada hasil daripada kita kerja. Tu nama kata main income. Source of income kita ni main daripada hasil daripada kerja. Dan mungkin jugalah ada yang buat side income, ada yang yang suka buat main forex ke apa semua kan. Jadi pun sebagai side income lah. Tapi yang penting main income kita tu main daripada mana? Daripada hasil kita bekerja bulan-bulan tu lah. Okey, jadi kat sini kita tengok yang kita risaukan sekarang ni, kita nampak saluran dia satu. So kalau lah sekiranya pipe ni tersumbat, apa akan berlaku kepada saving, commitment dan investment ni? Dan apa akan berlaku kepada family kita juga? Sebab kalaulah dia main daripada satu sumber kat sini, you boleh imagine akan efek lah commitment dia akan berlaku tunggakan. Dan saving dia pun kita terpaksa ambil untuk settlekan komitmen kita, dan akan efek juga kepada investment kita. Nampak? Jadi apakah faktor yang menyebabkan benda ni tersumbat? Boleh ke pipe kewangan kita ni tersumbat? Boleh. Beberapa faktor kita tengok kat sini. Yang pertama sekali, akibat daripada diberhentikan kerja. Tulisan buruk sikit lah. Diberhentikan kerja. Akibat daripada diberhentikan kerja, sebab apa weh? Duk kerja elok-elok tiba-tiba kena berhenti kerja ni, apa cerita? Keli ke apa kan? Tak tahulah. Kita ambil contoh terdekat, pandemik. Okay, pandemik. Kita boleh tengok hari ni macam mana situasi pandemik ni dia efek ramai orang, ramai individu, syarikat terpaksa bungkus, yang buat bisnes terpaksa tutup, terpaksa shift kepada bisnes yang baru, dan terpaksa ada yang dibuang kerja, dipotong gaji dan sebagainya disebabkan pandemik ni. Jadi you boleh tengok akibat daripada pandemik ni boleh menyebabkan saluran sistem kewangan kita tersumbat. Jadi sekiranya tersumbat, apakah solusi dia? Okay. So you kena repair balik pipe ni. So macam mana nak repair? Cara dia adalah, bagi yang bekerja, dia kena cari kerja baru lah. Bagi yang buat bisnes tak berjalan, dia kena shift lah bisnes dia buat benda lain, kan? Okay. Jadi sebab itulah dinasihatkan supaya saving kita ni, emergency kita ni, supaya ada sekurang-kurangnya 6 bulan gaji. Kita tengok contoh kita ada emergency fund 6 bulan gaji. 6 bulan gaji daripada simpanan. Okay, that's why kita kalau boleh komitmen kita ni tak mau ada tunggakan langsung. Sebab tu lah kita kena rancang baik-baik. Okay, sekiranya kita ada 6 bulan gaji emergency, so you boleh flow kan tanpa kacau komitmen you. Biarlah you ambil daripada gaji ni, you bayarlah komitmen ni, settlekan komitmen. Investment jangan kacau langsung. Sekurang-kurangnya you tahu you ada time frame gap 6 bulan. Dalam masa 6 bulan you kena cari kerja, you kena repair balik pipe you ni dalam masa 6 bulan. Contohnya lepas 3 bulan kemudian you dapat kerja baru, rezeki, you dapat kerja baru, and then keadaan kembali seperti biasa lah. You dah repair, you dapat kerja baru, keadaan kembali seperti biasa. You dah boleh salurkan income ni, gaji ni akan kembali seperti biasa, dan saving ni you boleh top up balik lah. Dah guna 3 bulan, you top up balik 3 bulan gaji, dan komitmen kembali seperti biasa tanpa ada tunggakan. That's why pentingnya kena ada saving yang boleh cover you sekurang-kurangnya 6 bulan gaji supaya you boleh repair balik. Okay, jadi ada tak situasi di mana pipe ni tersumbat dan tak boleh repair? Yang ni paling penting. Tadi kita cerita
pipe tu kita boleh repair. Ini kita cerita pipe tak boleh repair. Atas faktor apa tu? Yang pertama sekali, kematian. Ini ramai tak mau dengar ni. Kematian ni satu hari nanti kita semua akan meninggal. So tak boleh deny benda tu. Cumanya bila akan berlaku tu kita tak tahu. Jadi benda yang kita tak tahu ni kita kena prepare lah. Okay, so you tengok kat sini, kematian and then kemalangan yang mengakibatkan cacat kekal, TPD, Total Permanent Disability. Dan juga yang terakhir adalah sakit kritikal. So yang nombor 1 ni boleh repair pipe. Yang 3 bawah ni tak boleh repair. So kalau tak boleh repair, you boleh imagine lah kat sini, kalau lah stuck, tersumbat lagi dan you nak repair pun tak boleh. You akan tengok apa, komitmen you ni terpaksa pakai daripada bateri habis pula dah. Terpaksa pakai daripada saving lah. Saving you ni terpaksa tarik masuk komitmen you ni. Okay, komitmen you, dan lama kelamaan saving habis dan komitmen pun tertunggak dan you terpaksa cairkan harta benda you lah. Itu implikasi dia sekiranya tersumbat. So you dah nampak dah kesan dia kat situ. Kalau you tak dapat repair, habis saving, habis komitmen tertunggak, harta terpaksa dicairkan untuk you settlekan segala hutang. Cukup ke tak cukup? Okay, and then you kena tengok situasi by situasi. Kat sini kita tengok, sekiranya berlaku kematian, apa yang you perlu risaukan adalah kedudukan family you. Kalau hari ni kita bagi mereka makan, esok mereka nak makan apa? So kita tengoklah, kalau kita tinggalkan hutang, kalau kita tinggalkan hutang yang banyak, siapa yang akan settlekan hutang tu? Kita lah nak akan settlekan hutang tu, tapi kita dah meninggal. So nak buat macam mana? Sebab kita ada tugas kita untuk settlekan segala hutang, tapi family kita akan tolongkan settle hutang kita tu atas dasar ihsan sahaja. Sebabnya kita kena ingat, bila kita meninggal, hutang tu tak ikut sama, dan bank pun takkan tunggu kita lah. Dia macam mana, contohnya macam kita meninggal, tak ada yang bank akan cakap macam, oh dia ni meninggal, relax dululah, kita hold dululah, jangan charge apa-apa interest sebab dia meninggal. Kita tunggu sampai dia settle urusan lu, barulah kita start continue bayar. Mana boleh. Tak ada macam tu. Bank takkan buat macam tu. So sentiasa akan berjalan. Kalau tertunggak tu tertunggak lah. Itulah sebabkan banyak kes di mana rumah terpaksa dilelong, kereta kena tarik sebabkan waris tak boleh nak tolong bayar. That's why kita kena prepare. Contohnya kalau rumah tengok, rumah ada MRTT ke tak? Bateri habis pun dah. Rumah tengok pula ada MRTT ke ataupun MLTT ada ambil tak. Kalau ada ambil, you dah selamat lah kat situ kan. Kena check juga sama ada coverage tu cukup ke, ataupun tempoh tu masih dalam dalam perlindungan ke ataupun tidak. Kena tengok, check balik apa punya surat tu. Okay, and then tengok daripada raita pula. Raita kalau selama ni kita duk pakai, bini duk pakai, kita duk bayar, tapi tiba-tiba bulan tersebut kita dah meninggal, tak boleh nak bayar. So raita tu siapa nak uruskan? Dan kita tengok pula harta ni, juga tengok kat sini, harta kita ni sebelum nak cairkan perlu lalui banyak proses. So you kena tengok bila ke harta ni akan dicairkan, siapa yang akan uruskan, berapa kos untuk uruskan cairkan harta ni, dan at the end of the day berapa nilai yang akan family kita dapat daripada harta kita ni. So you kena tengok dari segi macam tu. So sama juga kalau berlaku kemalangan dan kemudian you lumpuh dan nak makan perlu orang suap, nak mandi perlu orang sediakan, you kena tengoklah, you tanya diri you sendiri, kalau lah kita lumpuh, selama ni kita yang duk cari rezeki dan wife kita selama ni mungkin tak bekerja dan akhirnya terpaksa bekerja untuk bina pipe yang baru, pipe kewangan yang baru. Dia terpaksa bina pipe kewangan yang sendiri untuk dia sara keluarga dia. Pada masa sama nak uruskan kita. Mampu tak kita buat macam tu?
Cuba tanya diri kita, mampu tak kita buat macam tu? Apakah persediaan kepada sekiranya berlaku keadaan sedemikian? Okay. Kalau sakit kritikal pula, you boleh imagine sakit kritikal. Aduh, pen habis tu. Kalau selama ni gaji kita 4,000 dan komitmen kita pula 2,000, you kena tengok situasi pertama, tengah duk kerja elok-elok, tiba-tiba warded, sakit, dan sakit tu berterusan. Yang pertama sekali mungkin 14 hari yang pertama kita fully utilize MC kita 14 hari. 14 hari MC gone, dah guna dah. So dan keadaan berlarutan, sakit berlarutan, dan company tengok kita, dia ni asyik sakit je ni. Dah mula company bagi option kita sama ada nak, kalau sakit lagi kita paksa bagi cuti tanpa gaji ataupun cut separuh gaji. Contohlah kita ambil gaji dipotong. Gaji potong 50%. Dam 50%, tinggal 2,000 kat sini. So 2,000 settle komitmen you saja, tinggal kosong. Tak ada apa. So duit you, gaji you habis dekat komitmen saja disebabkan potong gaji. So you kena tengok, sebelum ni mungkinlah kita punya kos rawatan ditanggung oleh medical card company. Ni MC ni medical card medical card company. Segala urusan kita selama ni, kos rawatan semua company tanggung. So bila keadaan berlarutan, kita pun dah makin sakit, makin teruk. So company pun dah tengok tak ada apa-apa manfaat lagi nak tanggung kita. So dia akan terminate kita lah. So stage paling tak payah sekali, termination. Kena terminate. So you kena ingat, once dia terminate, you punya medical card dah tak boleh pakai lagi. Tak ada apa-apa, dah tak ada kaitan dengan company lagi. Termination dah berlaku dan medical card pun tak boleh pakai. Dan gaji you pun tak ada. So komitmen you negatif lah. You tak ada sumber nak bayar komitmen you tu. You akan ambil daripada mana? You akan ambil daripada saving lah. So saving dah habis, komitmen pun dah tunggakan banyak. So harta benda yang you kumpul selama ni, yang investment you selama ni, yang you dah bina career you selama 15 tahun untuk bina you punya asset, gone, terpaksa dicairkan disebabkan oleh sakit kritikal. Benda ni you boleh tanya sendiri lah ABUs dia pernah bagi nasihat dekat orang ramai. Harta benda yang dia kumpul selama ni gone dalam masa setahun saja disebabkan sakit kritikal. So that's why kena ada planning daripada setiap situasi ni. Sebabnya you kena tengok, baik kewangan kita ni sumber dia satu saja. Kalau you ada sumber lain, itu up to you lah. You ada sumber lain pun you kena tengok juga situasi dia still akan sama. End up akan kepada family you, apa yang family you terima. Kalau you masih hidup, kalau you sakit kritikal ataupun lumpuh, you kena tengok mana sumber pendapatan yang you akan dapat, melainkan daripada wife you terpaksa bekerja, pasangan you terpaksa bekerja lah. Okay, jadi segala hutang yang you buat semasa you hidup, you kena planning. You kena buat planning. Tak kisahlah beli laptop sekalipun, you ambil installment selama 2 tahun pun, you kena fikir, kalau you tak sempat settle, tak sempat habiskan dalam masa 2 tahun tu, tiba-tiba jadi apa-apa lah kan. Mana nak tahu, sebab benda ni kita kena rancang. So siapa yang akan bayar? So setiap hutang kita buat tu, kita kena planning dan kena bagi tahu kepada pasangan kita supaya mereka standby untuk settlekan segala hutang kita. Adakah mampu untuk harta kita tu dicairkan dan untuk settlekan segala hutang kita tu, dan end up berapa baki yang akan family kita dapat. Kita kena plan benda tu. Okay, jadi solution kepada pack kewangan ni sebenarnya you dah boleh tengok kat sini. Tangki you stuck, that's why you perlu ada satu lagi tangki simpanan, yang dipanggil sebagai takaful. Aku tulis pakai jari je ni. Takaful. So takaful ni, misal katalah you ada takaful, you ada pampasan kematian. Pampasan kematian you ada 1 juta. Takaful you ni cover pampasan
kematian. Lepas tu ada cover TPD 1 juta. So bila you ada tangki ni, bila stuck je, you boleh ambil tangki ni untuk bypass sini. Itulah kegunaan dia, tangki dia ni. Bypass sini, dan dengan amount 1 juta ni, apa yang boleh buat, saving you tak kacau, you boleh settlekan komitmen you, hutang you boleh settlekan, tak payah ada hutang, dan investment you boleh grow lagi supaya you boleh tampung sampai habis hayat you lah. InsyaAllah lah, cukup lah 1 juta tu, you boleh manage lah. Bergantung kepada berapa amount yang you perlukan lah, kan. That's why kita nak cerita tangki ni lah. Tangki ni kegunaannya you nampak tak? Dia macam airbag kereta. Airbag tu kita tak nampak pun, kita tak perlukan pun kan, sebab kita bukan accident kan. Tapi kalau kita accident, airbag tu pun keluar, selamatkan muka kita ni. Jadi kewangan kita pun, waranti kepada kewangan kita ni adalah takaful lah. So kalau berlaku 3 benda yang tak boleh repair ni, you ada tangki backup. So rugi ke tak rugi untuk kita carum takaful ni? Tak rugi bang. Sebab apa? Kita duk carum takaful selama 70 tahun. Umpamanya defend kita ni, escort kita selama 70 tahun. Kita dah secure kita punya saving, komitmen, investment kita, harta kita makin berkembang. Dia ikut je kita sampai 70 tahun. Habis 70 tahun, dia stop, dah harta kita pun banyak dah time tu. Berbeza berbanding dengan kalau lah you sibuk nak grow you punya asset, tapi you lupa. You keep on attack, tapi you lupa you tak ada defender, tak ada. Once opponent serang kita, habis bolos terus. Tak ada apa. So kalau you ada defend, you boleh attack sebanyak mana, berapa banyak you nak attack pun you attack lah. As long as you tahu you ada backup, you tak kisah main lah opponent main mana pun, tapi you tahu you ada backup yang strong. That's why planning kewangan ni sangatlah, orang kata simple. You boleh nampak tak? Kita dah gambarkan on paper, you boleh nampak tak dia punya flow tu. Tangki satu je daripada kudrat kita. You kena ingat, kudrat kita ni makin lama semakin meningkat usia kita, semakin drop kita punya kudrat, keupayaan kita. Mungkin satu hari nanti kita diuji dengan sakit kritikal ke, kita pun tak tahu bila akan diuji dengan sakit kritikal. Jadi benda-benda yang kita tak tahu ni, kita kena take action daripada sekarang. Sebab apa? Takaful ni, kalau kita lambat ambil, kita nak kena apply time kita masih sihat. Sekiranya dah didiagnose dengan sakit, walaupun light penyakit yang ringan pun, kalau dah ada penyakit tu, dia punya proses tu akan rumit sikit lah. Kita mau kalau boleh tu nak apply tu dengan sempurna, lepas tak ada apa-apa exclusion dan sebagainya. Jadi, dan juga kenapa you kena take action, you kena ingat kalau you tunggu pun, harga caruman tu takkan menurun pun. Sebab kalau kita tangguh, usia kita makin meningkat, time tu makin lama makin mahal dah. Time tu pun you dah sakit kepala dah. So kita carum time harga tu masih murah, supaya long term tu kita dah tahu dah nak budget macam mana kan. Buatlah planning secepat mungkin. Jangan tunggu. Kalau you tunggu pun makin lama makin mahal. So saya harap segala idea ni boleh apa yang saya cerita ni boleh bagi idea lah, membuka idea kepada anda macam mana nak uruskan kewangan dengan lebih baik. Very simple, tetapi sangat, insyaAllah sangat powerful ni. So okay, jadi itu saja. Sekarang ni yang penting kita faham dulu proses dia macam mana takaful dia melengkapkan. Kalau sebelum ni sistem kewangan kita tak lengkap, dengan adanya takaful ni terus perfect. And then barulah kita cerita pasal product feature. Untuk product feature boleh contact dengan aku direct lah, kita akan discuss macam mana dari segi quotation dan sebagainya tu, kita boleh discuss. Tak apa, jangan segan, jangan malu, ikut bajet yang sesuai tu kita boleh discuss. Kalau tak discuss tu kita pun tak tahu apa masalah dia. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.